Halo tuan-puan, apa kabar semua? Semoga sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini, saya akan berkongsikan tentang tips menyediakan dokumen untuk temuduga. Tuan-puan, saya mendapat beberapa komen daripada penonton untuk saya merungkaikan apakah cara menyediakan dokumen untuk menghadiri temuduga, dan difahamkan ramai yang pertama kali untuk hadir temuduga tidak mengetahui cara penyediaan dokumen, dan juga ada calon yang hanya menggunakan klip untuk membawa dokumen, dan bila kita buka klip tersebut, dokumen tersebut jatuh di atas meja. Dan ada juga calon yang membawa my card, iaitu dengan meletakkan atas fail, dan bila calon tersebut keluar daripada bilik temuduga, my card tersebut terjatuh. Pihak Rustia menjumpai my card tersebut di luar, dan calon tersebut telah balik. Ini menyebabkan calon kehilangan dokumen-dokumen penting. Jadi tuan-puan, mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya dalam sesi perkongsian ini. Kepada sesiapa yang pertama kali hadir ke channel ini, selamat datang, dan juga jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi agar anda dapat mengikuti semua video-video yang akan saya kongsikan. Bagi yang telah subscribe kepada channel ini dan yang mengikuti perkongsian-perkongsian yang telah saya buat, terima kasih banyak. Semoga anda semua sentiasa berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Tuan-puan kena ingat, cara penyediaan dokumen, dokumen-dokumen dalam fail yang anda bawa tersebut boleh menyebabkan anda gagal. Kemungkinan boleh menyebabkan panel merasa tidak yakin kepada anda. Anda tidak mengurus diri dengan betul, anda tidak mengurus dokumen yang betul. Ini menyebabkan anda kurang berkualiti daripada calon lain. Mungkin ada calon lain yang lebih bersedia, lebih mahir dan lebih kreatif menyediakan dokumen untuk disampaikan kepada pihak Rustia. Untuk kesempatan ini, saya mengucapkan tahniah kepada semua calon-calon yang telah mengikuti video-video yang saya telah kongsikan dalam channel ini, dan yang telah mengikuti tips-tips yang saya kongsikan dalam channel ini. Untuk makluman tuan-puan, saya bukan mewakili mana-mana agensi ataupun pihak berkuasa melantik ataupun pihak mana-mana organisasi. Saya hanya mewakili diri saya, dan saya ingin berkongsikan tips-tips dan juga pengalaman yang saya perolehi untuk membantu tuan-puan yang ingin mencari pekerjaan di mana-mana sahaja, supaya anda menjadi seorang yang berjaya di masa hadapan. Dalam video ini saya akan kongsikan 5 tips bagaimana anda boleh menyediakan dokumen dan membuat persediaan untuk anda menghadiri temuduga yang akan datang. Baiklah tuan-puan, tips yang pertama adalah semak dokumen ataupun jemputan ke temuduga. Tuan-puan, sekiranya anda dipanggil untuk temuduga, khasnya di sektor awam, biasanya anda akan dipanggil melalui surat ataupun email ataupun dalam portal. Jadi biasanya surat tersebut ataupun email tersebut akan dihantar secara peribadi kepada email peribadi anda. Jadi anda perlu menyemak email pada setiap hari, dan anda semak dalam arahan yang disertakan dalam surat tersebut apakah yang diminta oleh pihak Rustia. Contohnya, dokumen-dokumen yang selalu diminta adalah sijil lahir asal, anda diminta untuk bawa, dan my card, salinan my card, kemudian sijil-sijil akademik tertinggi, sijil-sijil sokongan, sijil berhenti sekolah dan sebagainya. Jadi anda baca panggilan ke temuduga tersebut. Di musim pandemik pula, biasanya temuduga akan dilakukan secara atas talian, dan dalam surat panggilan ataupun email panggilan tersebut, anda akan diminta untuk memuat naikkan dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu. Namun demikian, semasa anda temuduga secara berdepan dengan kamera, anda juga boleh sediakan dokumen. Bila perlu anda tunjukkan, bila tak perlu, Di masa temuduga tersebut anda terus perkenalkan diri, dan dokumen tersebut sudah pastinya anda dah muat naikkan terlebih dahulu. Jangan buang masa untuk tunjukkan dokumen pada hari temuduga atas talian tersebut.
Anda boleh rujuk juga dengan pihak Rustia sama ada anda perlu bawa dokumen tersebut dan adakah anda perlu tunjukkan semasa temu tugas, tapi anda perlu letak, bawalah untuk standby, untuk mana tahu diminta untuk ditunjukkan bukti dan sebagainya. Tuan-puan kena ingat, jangan terlepas pandang email, dan email jika anda ada bertukar email, anda pastikan anda tukar juga dalam sistem SPA 9 tersebut. Contohnya jika anda mohon jawatan dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan lah, ianya dalam SPA 9. Dulu borangnya adalah borang SPA 8i dan sekarang telah ditukar kepada SPA 9. Rujuk dalam portal SPA. Yang kedua, sediakan clear holder file. Okey, clear holder file ni adalah yang begini, ini yang biasa sahaja. Dia ada banyak warna, warna biru, warna hitam, warna merah, warna kuning pun ada. Kalau tak silap lah, pergi cari dekat kedai ataupun di bookstore. Dan ini mungkin sekarang ada jenis yang bermacam cara, bermacam bentuk. Ada yang ada poket di sini, kemungkinan ada yang poket di depan. Okey, saya bagi tips. Kalau anda kreatif, sediakan poket, buat sendiri, sediakan poket ataupun letakkan gambar anda di sini, nama, nombor IC, gambar, lepas tu kad pengenalan di bawah, masukkan. Okey, masukkan kad pengenalan anda ataupun masukkan dari atas, buat poket yang transparent, gunakan plastik, masukkan dalam supaya boleh nampak. Okey, bila anda beri, anda serahkan begini. Katakan saya sebagai panel, bila anda bersemuka lah, serahkan begini, jangan terbalik. Okey, sebab bila terbalik, nanti panel akan mengambil masa untuk, ataupun panel akan memusing. So, serahkan begini, senang untuk panel akan buka terus. Okey, jadi be kreatif. Sediakan clear holder file. Boleh carilah mana yang sesuai. Terpulang pada anda, saya tak akan tunjukkan. Sebab kalau saya tunjukkan, nanti anda ikut saya punya cara pula. Saya cuma bagi tips lah. Tuan-puan perlu diingati bahawa jangan bawa dokumen anda. Contohnya anda bawa dokumen anda bawa dokumen, katakan ini sijil lahir dan ini sijil akademik. Anda klip sahaja, jangan klip sahaja begitu. Dulu pernah ada yang klip saja, dia klip begitu saja dan bawa dan bagi kepada panel. Jangan guna cara itu. Sebab bila panel buka klip, dokumen tersebut akan jatuh. Dan ada juga jenis file yang dalamnya tu dia main klip sahaja dan kamu masukkan sekali. Jangan. Anda gunakan clear folder file yang beginilah. Ini saya tak susun lagi, sebab kalau saya susun cantik nanti kamu ikut saya pula. Ini ikut kreativiti anda. Anda boleh rujuk dalam Facebook, dalam media massa, ada di viral kan. Contohnya kalau tak silap saya, Nur Amalina tu ada satu Facebook user dan juga calon yang telah berjaya beliau tunjukkan dokumen-dokumen beliau, cantik dan kemas dan meyakinkan. Kemas dan meyakinkan, penyediaan dokumen yang terperinci dan kemas. Itu yang kita nak dalam servis, dalam perkhidmatan awam. Kita nak seorang calon ataupun pekerja yang boleh menyediakan dokumen yang kemas, teratur, tersusun. Okey, jadi dalam ni boleh banyak, dia jenis pocket lah, clear holder. Clear holder maksudnya dia transparent lah, clear. Letakkan sijil lahir di depan. Yang ketiga, susun dokumen ikut keutamaan. Keutamaan maksudnya apa yang paling penting dahulu. Yang paling penting dahulu adalah my card lah. My card tu letakkan di depan tadi. Sediakan poket, masukkan dari atas ataupun dari tepi, jadi buat lubang, masukkan gambar profil, gambar anda, gambar pasport, nama, nombor IC, kalau boleh letak jawatan yang anda temuduga hari tersebut. Kemudian yang di sini depan sekali ni, mungkin kamu boleh letak senarai kandungan dokumen. Okey. Kemudian second page-nya, keduanya adalah sijil lahir. Boleh juga letak covering, sijil lahir, lepas tu di belakangnya letak sijil lahir. Okey. Lepas tu sijil degree ataupun masters ataupun degree, ikut akademik yang tertinggi lah. Kalau ada mohon jawatan tersebut menggunakan degree, ijazah sarjana muda, letakkan
sijil anda di depan sekali. Contohnya macam saya punya ni lah. Okey, kemudian transkripnya, kemudian sijil akademik kedua tertinggi, STPM, kemudian SPM. Okey, kemudian sijil berhenti sekolah dan ikut susunan keutamaan. Tapi kena ingat, susun dokumen seperti mana yang diminta dalam surat panggilan ke temuduga tersebut. Kalau diminta semua dokumen, tak semestinya anda susun ikut susunan yang ada dalam dokumen tersebut. Sebab itu yang diminta oleh urustia. Mungkin urustia dia menyusun ikut apa yang dia nak. Tapi bila anda pergi ke temuduga, panel nak lihat apa yang tertinggi. Biasanya kalau kita temuduga, kita nak tengok sijil lahir, paling penting. Wajib temuduga bersemuka ni wajib bawa sijil lahir dan my card. Kemudian sijil akademik. Sudah semestinya semua itu ada dimuat naikkan dalam sistem dan juga dalam my resume. Ataupun pihak urustia juga boleh semak secara atas talian. Kita ada pautan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pelajaran dan sebagainya. Ataupun kita boleh semak dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi walau apapun, pada hari temuduga tersebut, pihak panel juga nak lihat semua dokumen tersebut. Tuan-puan, untuk menjadi lain daripada lain, jangan lupa tagging juga. Tagging ini adalah untuk menunjukkan anda ni lebih mahir menguruskan dokumen, anda lebih kemas, anda lebih kreatif, inovatif. Buat tagging di depan tadi lah, jangan terlalu berwarna sangat, jangan terlalu bercorak sangat. Tagging, contohnya kalau sijil lahir, letakkan tag sijil lahir. Sijil degree, ijazah sarjana muda, sijil STPM, susunkan. So dia akan tagging tu akan keluar. So bila panel atau sesiapa yang akan melihat dokumen anda, dia tengok dari depan sahaja, belum lagi buka sudah nampak. Tidak semua panel akan tengok semua dokumen, tapi ada yang mencari dokumen yang penting sahaja, sebab mereka mengejar masa. Ramai calon di belakang menunggu anda. So kita boleh buka, tengok, oh ini dia. Bila kita buka, kita nampak tagging dah ada di luar. Begitu juga caranya anda menyimpan dokumen di organisasi anda kelak. Cara menguruskan dokumen itu sangat penting. Selain itu, tuan-puan boleh juga membuat pembahagi. Pembahagi itu contohnya kalau di depan tadi tu sijil lahir, anda satu clear holder ni, satu pocket, letak satu pembahagi, iaitu tajuk dia, sijil lahir, sijil degree misalnya. Barulah letak degree di belakang sijil tu. Ini terpulang juga pada anda. Kalau terlalu banyak, terlalu menyemak, anda boleh lihat sendirilah adakah ianya menyemak sangat ataupun adakah ianya nampak kemas, tersusun dan cantik. Yang keempat, muat naik ke sistem. Dalam mana-mana pihak berkuasa melantik mereka kemungkinan akan ada sistem. Kalau di pihak berkuasa melantik persekutuan macam di SPA, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia, yang menggunakan sistem My Resume. Jadi di sini kemungkinan anda diminta untuk memuat naikkan terlebih dahulu dokumen-dokumen penting tersebut. Anda perlu muat naikkan. Kalau dulu grade 29 ke atas, wajib untuk memuat naikkan dokumen-dokumen yang diperlukan ke My Resume. Jadi anda perlu semaklah dalam surat panggilan tersebut sama anda perlu muat naikkan. Boleh call pihak urustia juga. Tuan-puan kena semak dalam surat panggilan tersebut sama ada anda perlu muat naikkan, Jadi sekiranya anda perlu muat naikkan. Jangan terlepas. Sekiranya anda tidak memuat naikkan, tapi arahan meminta anda memuat naikkan, kemungkinan ini boleh menyebabkan anda gagal temuduga. Jangan lupa, calon lain ada ramai lagi. Kemungkinan calon lain buat perkara tersebut dan mereka lebih cekap daripada anda. Calon lain tersebut yang lebih cekap, lebih baik tu akan lulus temuduga, dan anda yang tak memuat naikkan, tak mengikuti arahan tersebut, kemungkinan anda akan gagal. Yang kelima, buat latihan simulasi bagaimana anda memegang dokumen, pegang dokumen
Anda menyerahkan dokumen, Anda membawa dokumen, Anda membuka dokumen bila perlu, bila diminta, dan biasanya yang lebih sopan adalah menyerahkan dokumen dua tangan. Tuan, puan, ini dokumen-dokumen asal saya. Bila Anda serahkan, terbalikkan. Okey? Serahkan begini. Jangan serahkan begini, sebab bila Anda serahkan begini, panel nanti bila Anda serahkan terbalik, Anda serahkan kepada saya dan saya kena pusing kalau saya jadi panel. Tapi kalau Anda serahkan terus begini pada saya, dua tangan dan senyum. Tuan, ini dokumen-dokumen asal saya. Ingat, dokumen tersebut telah lengkap tadi. So, panel akan buka. Berlatih juga mengambil balik dokumen. Dua tangan. Okay? Jangan sesekali menyerahkan dokumen satu tangan. Tak sopan. Baiklah tuan-tuan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian tentang penyediaan dokumen untuk temuduga ini. Bagi sesiapa yang belum lagi subscribe kepada channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi agar anda dapat mengikuti semua video-video baharu yang akan saya muat naikkan dalam channel ini. Bagi yang telah subscribe, terima kasih banyak, dan bagi yang telah berjaya dalam temuduga dan mengikuti semua tips-tips yang saya kongsikan, tahniah kepada anda. Semoga anda menjadi pekerja yang cemerlang di sepanjang karier anda. Semoga anda semua sentiasa selamat, sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.